Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa ta'sir karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kita bercuti hampir 4 bulan PKP, akhirnya Alhamdulillah pagi ini kita dapat memulakan semula pembelajaran kita tentang ilmu tasawuf. Kitab yang akan kita gunakan ialah Haqaiq Anit Tasawuf. Maknanya beberapa hakikat tentang ilmu tasawuf. Itu makna Haqaiq adalah perkataan jamak plural daripada perkataan haqiqah. Jadi hakikat ni beberapa hakikat tentang ilmu tasawuf. Jadi kenapa dipanggil hakikat? Kerana perbincangan dia ia amat halus. Dia lebih kepada dalaman. Itu maksud dia. Itu dipanggil hakikat. Kalau dalam bahasa biasa-biasa ni, hakikat itu lawannya syariat. Hakikat, syariat, hakikat. Jadi lawan syariat itu hakikat. Syariat itu yang di luar, hakikat itu yang di dalam. Jadi yang di luar dengan di dalam itu haruslah selari, matching. Jadi kalau di luar tu ada tapi tidak selari dengan yang di dalam, maka itu kes sudah tidak kenalah. Itu maksudnya. Jadi mestilah kita kena pastikan yang luar dengan dalam itu sama. Sama kita jugalah. Kalau di luar kita lain, dalam kita lain, tak betul lah. Bahkan kalau di luar tu tak sama dengan di dalam, kalau ikut pembelajaran kita selalu tu namanya munafik lah. Munafik, ataupun dalam bahasa kita tempat di luar, rencong di dalam. Munafik lah tu. Atau di luar putih, di dalam hitam, tak sama juga kalau warna. Itu dipanggil munafik. Begitu juga kita dalam hidup ni pun itulah. Sampailah di dalam ibadat kita, yang zahir tu mestilah sama atau selari dengan yang batin, barulah dia kira benar. Kalau tidak, dipanggil tidak benar atau dipanggil munafik. Itulah masalah dia sekarang ni. Tapi kita tidak nampak, kita tidak faham. Pasal kita tak belajar, maka kita tak tahulah zahir entah mana, batin entah mana, syariat entah mana, hakikat entah mana. Kita biasa je. Pasal kita dah pandai solat, kita tak rasa apa-apa. Sedangkan dalam solat tu memang dah ada syariat dia, yang zahir pun ada, yang batin pun ada. Tapi kita tidak diajar. Kebanyakannya kita tidak diajar. Kita tidak diberitahu. Jadi kita biasa-biasa je. Fikah selalu. Contoh, nak dekatkanlah faham. Kita sebelum solat, contoh tadi kan, kita kena ada wuduk. Itu yang kita tahu. Sebelum sembahyang, pastikan kita ada wuduk.
Kalau kita tak ada wuduk, tidak sah salat tadi. Itulah yang kita faham selama ni. Batal wuduk, ambil balik wuduk, baru boleh kita sembahyang. Itulah namanya syarat sah sembahyang tu ialah suci daripada hadas kecil, maknanya berwuduk, suci daripada hadas besar, suci daripada najis, dan suci daripada perkara yang cemar-cemar. Itu yang kita yang dah tahu. Itu syariat dia, yang zahir dia. Jadi kalau yang zahir tu kita dah pandai, dah faham, dan kita dah buat pun, maka salat kita tu dari segi syariat dia sah. Dari segi syariat dia, dari segi sudut ilmu fiqh dia sah, pasal ada wuduk. Itu cerita dia. Tapi ada lagi satu dua yang berkait dengan dalaman pula, hakikat. Jadi mana wuduk tadi lebih bersifat jasmani, jisim. Kan kita berwuduk, basuh muka, anggota badan, tangan, anggota badan, sapu kepala, anggota badan, basuh kaki pun anggota badan. Itu wuduk berkait dengan jasmani, berkait dengan jasmani. Jadi diri kita ni sebenarnya penting sekali ialah rohani. Jasmani ni tempat menumpang, rohani kita duduk. Tapi yang penting sekali rohani itu yang paling penting sekali. Jasmani itu penting juga, tapi rohani itulah yang lebih penting. Jadi maknanya kita kena. Jadi kalau zahir jasmani pun kena bersih, rohani mesti juga lebih bersih, jauh lebih bersih daripada jasmani. Kenapa pula? Sebabnya Allah Ta'ala tu dia bukan melihat rupa paras kita, dia tidak melihat kepada warna kulit kita, dia lebih melihat Allah Ta'ala tadi kepada hati kita. Jadi kalau yang badan yang zahir ni orang yang pandang, tapi hati kita Allah Ta'ala yang pandang. Jadi kalau kita bersihkan zahir ni kerana orang pandang dia nampak elok, maka yang batin buat mesti kita bersihkan supaya Allah Ta'ala pandang kita dalam keadaan elok. Maka adalah hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum, innallaha, bahawa Allah Ta'ala itu la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa paras kamu, dan juga tidak kepada warna kulit ajsadikum, walakin, tetapi, yanzuru, dia melihat, Allah tadi, ila qulubikum, kepada hati-hati kamu. Jadi hati maksud sini ialah diri kita yang rohani, bukan hati yang belah kiri tu, yang belah kanan ni, yang liver tu. Disebut hati, tapi maksudnya ialah diri kita yang rohani. Yang nampak ni diri kita jasmani. Jadi diri rohani itulah yang nak dibersihkan. Jadi wuduk ke? Bukan. Cara membersihkan jasmani itulah tadi wuduk, air dan sebagainya. Tapi rohani tidak. Timbul pula soalan, habis kalau rohani kita ni ada bersih, ada kotor. Ya. Apa makna rohani yang kotor? Apa makna rohani yang bersih? Itu soalan ni pula. Pasal Allah Ta'ala nak tengok ni rohani kita. Jawabnya inilah dia yang kita belajar ilmu tasawuf. Apa dia? Dalam diri kita ni ada nafsu. Itu yang kita dah belajar ni. Dalam diri kita ni ada dipanggil nafsu. Nafsu ni ada sifat dia, dipanggil sifat mahmudah, sifat yang dipuji, yang terpuji. Sifat malmumah, sifat yang dicela, yang tercela. Mana-manalah.
Jadi dalam diri kita ni ada dua sifat. Sifat yang terpuji, yang dipuji dan yang dicela. Jadi sifat inilah yang disebut bersih atau kotor. Kalau kita ada sifat yang terpuji, maka kita dikira sebagai bersih. Kalau rohani kita ada sifat mazmumah atau sifat yang dicela, makna kita di dalam keadaan kotor. Jadi dua itulah, sama ada kita ada dalam keadaan kotor atau dalam keadaan bersih rohani kita. Jadi bila kita salat tadi, sedangkan rohani kita dalam keadaan kotor, macam mana agaknya? Macam itulah lebih kurang macam zahir tadi. Kalau zahir kita batal wuduk, salat pun batal lah. Tu ya. Kalau rohani kita kotor, macam mana pula? Batal tak salat? Tidak batal. Tetapi yang batalnya ialah pahala. Pahalanya tak ada. Bila kalau dia tak ada, pahala tak ada, tak pun juga dosa pula mengambil tempat. Berdosa dan mendapat pahala. Jadi kalau pahala tak ada, dosa yang dapat. Bila dosa dapat, apa jadi solat kita? Pastilah reject. Bila dah reject, apa jadinya? Masuk neraka. Maka kita dah baca lah ayat Quran, fawailul lil musallin. Tuhan siapkan neraka wail bagi orang-orang yang salat. Ini dah dia. Salat macam mana? Yang sahun. Kenapa dipanggil sahun? Mana kotor lah tu. Allazina yura'un. Yura'un tu mana kotor lah tu. Bila dah ada kotoran-kotoran rohani itu berlaku, maka salat kita tu reject lah dia tu. Tapi sah tak salat tadi? Sah. Dari kacamata ilmu fiqh sah sangat. Tapi dari kaca ilmu tasawuf, itulah bunyi dia. Tak nampaklah yang tidak sah dia tu. Tapi kalau dah masuk neraka lah, berartinya solat tu tak ada guna lagi lah. Itu maksudnya. Itu sebabnya Nabi kata lagi, menjelaskan tentang pentingnya benda ni. Kam min qa'imin, kata Nabi, berapa ramai orang yang salat, laisa lahu min qiyamihi, dia tidak dapat apa daripada salatnya, illa ta'ab, melainkan penat saja. Berapa ramai orang yang salat, dia tidak dapat apa yang daripada salatnya, melainkan penat saja. Mana kenapa penat? Pasal berdiri, rokok, sujud, bangkit balik, berdiri balik, beberapa rakaat tadi. Kalau dua okey lah, kalau empat kali bangun. Penat, lutut kita tak daya dan sebagainya. Inilah yang dikatakan penat. Kenapa dapat penat? Kata Nabi tu, maknanya pahala tak ada, melainkan dapat penat. Inilah yang berlaku kepada solat kita ni, tuan-tuan. Solat kita, solat saya ni, bukan katakan saya ni baik, bukan. Tapi jalan ni itulah jalan dia. Jadi dah tahu benda ni memang masalah kita, kita berusahalah mengelak diri kita jangan ada benda-benda kotoran-kotoran rohani ni tadi. Nak tahu tu kena belajarlah ilmu tasawuf. Maka dengan sebab itu belajar ilmu tasawuf ni adalah fardu ain, bukan sunat, bukan sunat muakkad, fardu ain, wajib atas tiap-tiap individu. Bila dalam maksud yang lain, kalau tak belajar berdosa. Macam mana wajib kita belajar ilmu fiqh, wajiblah kita belajar ilmu tasawuf. Pasal bila dalam beramal tadi, dia kena dua tu. Ada fiqh, zahirnya syariat, ada batinnya tasawuf, hakikat tadi, baru dia jadi. Itulah dalam pembelajaran kita selalu tu dipanggil, dalam Quran selalu disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat. Lalu kita jumpa ayat macam tu. Macam surah Wal Asri, atau surah apa ni,
Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tur Sina, demi negara Makkah yang aman. 4 sumpah Allah Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian berbanding dengan lain-lain makhluk, termasuklah malaikat, jin dan lain-lain. Tapi walaupun kita dijadikan oleh Tuhan sebaik-baik kejadian, Tuhan kata lagi, summa radadnahu. Kemudian kami kembalikan insan tadi asfala, lebih rendah, safilin, bagi orang-orang, bagi makhluk yang rendah. Jadi siapa makhluk yang rendah? Agaknya tentulah binatang dan sebagainya, lain-lain. Jadi manusia ni asalnya kejadiannya tinggi, yang terbaik, yang terhebat. Tapi Tuhan turunkan darjat daripada tinggi kepada yang paling rendah. Asfala safilin, lebih rendah daripada yang orang-orang yang paling rendah. Jadi siapa yang tidak turun martabat dia? Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Jadi dia berkaitan iman dengan amal soleh ini, inilah dia ilmu dia. Bila sebut beriman tu, dia melibatkan ilmu tauhid. Berarti bila disebut ilmu tauhid ialah membersihkan akidah. Akidah ni ada dua, satu akidah kotor, satu akidah bersih. Yang kotor tu akidah yang tidak menepati Al-Quran, hadis. Yang betul tu ikut Quran hadis ni, itu yang betul. Iman tu mesti dulu betul, bukan percaya saja, mesti menepati. Itu maknanya. Dah sudah iman kita, dah tauhid kita dah cantik, memang itu yang paling penting sekali tauhid tu. Bukti tak penting, bukti mengatakan penting tak penting. Bila Nabi dilantik oleh Allah menjadi Rasul, jadi Nabi telah mengajar, berdakwah umat manusia zaman itu selama 13 tahun di Makkah. Masa tu tak ada cerita salat lagi, tak ada cerita puasa, tak ada cerita zakat, tak ada cerita haji. Yang ada masa tu ialah cerita tauhid je. Masa tu untuk menjelaskan, mengajak orang ke arah Islam, iaitu menjelaskan tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 30 tahun di Madinah, di Makkah. Sambung lagi di Madinah 10 tahun, 23 tahun. Tapi yang di Makkah tu solid tauhid sahaja. Kenapa pula ambil masa lama sangat tauhid tadi? Sedangkan kitab tauhid ni tuan-tuan, nipis sangat. Berbanding kitab fiqh ni, tebal bukan main. Berbanding kitab tasawuf, tebal juga. Banyak, bahkan tasawuf kitab ni lebih banyak daripada kitab fiqh. Jadi kenapa tauhid kitab yang pendek tapi panjang pembelajarannya? Maknanya tentulah benda ni berat. Tapi zaman kita ni orang tauhid tak berapa belajar sangat. Tak belajar sangat. Jadi apa kesannya tak tahulah, susah nak cakap juga. Pasal tidak ada peperiksaan. Kita belajar mana ada periksa, dengar je. Kalau ada peperiksaan tu mungkinlah kita dapat tahu kedudukan kita bila dia uji tu. Itu ialah. Tapi belajar tidak ada peperiksaan, inilah jadi dia. Okeylah. Apa dah sudah tu sudahlah kan. Yang kurang-kurang tu carilah. Ada satu lagi wa'abilus salihat tadi. Bila wa'abilus salihat itu beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh tu amal yang baik.
Jadi apa contohnya? Ialah kewajipan yang ditentukan di Allah Ta'ala tadi. Contohnya solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Itu yang kita kena buat. Amal tadi. Jadi amal tu, bila sebut amal, dia ada dua. Tu dia, zahir dan batin. Jadi zahir itu syariat, fiqh dalam bahasa mudah dia. Dan batin tu ialah rohani kita, tasawuf. Imam Malik, kita dah baca pun dah kitab dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia kata kalau kita belajar ilmu fiqh, tak belajar ilmu tasawuf, kita fasik hukuman, fasik, sentiasa bergelumang dengan dosa. Tu arti itu fasik. Man tafaqqaha, orang yang belajar ilmu fiqh, walam yatasawwaf, dan tidak pernah belajar ilmu tasawuf, faqad, maka sesungguhnya tafassaka, dia jadi fasik. Fasik ni sentiasa dalam keadaan berdosa. Bayangkanlah. Lepas tu pula waman tasawwafa, orang yang belajar pula ilmu tasawuf, walam yatafaqqah, dan tidak pula belajar ilmu fiqh, faqad tazandaqa, maka sungguhnya dia zindik. Zindik tu macam kafir, kafir zindik. Lagi teruk, kalau belajar tasawuf tak belajar fiqh, zindik. Belajar fiqh tak belajar tasawuf, fasik. Jadi nak baik, kita kena belajar kedua-duanya, barulah dia baik. Jadi kita, Imam Malik tu dipanggil ulama fiqh. Orang tak panggil dia ulama sufi, sedangkan dia juga adalah ulama sufi. Tapi dia lebih terkenal dengan panggil ulama fiqh, iaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, terkenal sebagai ulama fiqh. Tapi dia juga adalah ulama sufi. Macam itulah. Tengok cakap dia macam mana. Jadi kita ni belajar fiqh, bahkan kita ni akhir zaman ni kan, fiqh tu belajar lebih kurang je, tauhid hampir tidak ada. Hari ni kita banyak belajar hadis. Lepas tu tafsir. Tafsir ni umum, berkait dengan apa? Bukan tak bagus, tapi tafsir ni hanyalah bagi kekuatan dalil. Kalau kita belajar fiqh, mana Quran dia? Ni dalil Quran dia. Kalau kita belajar tauhid pula, mana dalil Quran? Ni dalil Quran dia. Quran tu dalil. Lepas tu belajar ayat ni pula, ni dalil begitu, ini tasawuf. Jadi itulah di Quran. Jadi kita baca Quran ni, kalau yang berarti yang berkait dengan dalil-dalil ilmu yang kita belajar. Bila dah ada dalil, baru kita yakin, seyakin-yakinnya benda tu. Itu maksudnya pun. Di masa Quran ni bukan dia semua ada benda dalam Quran tu. Macam itulah cerita dia. Tapi orang tidak masuk di situ banyak. Jadi tertinggallah kita. Tu dia. Jadi tauhid tadi, ilmu tadi, amal tadi, mesti ada tauhid, mesti ada fiqh, dan mesti ada tasawuf. Contoh tadi bersih, kurangnya. Bersih zahir wudu, bersih batin tiada sifat mazmumah. Senang je. Kalau tak ada wudu, tak sah sembahyang, fiqh. Kalau ada sifat mazmumah dalam hati ni, riak, takabur sebagainya, solat tadi habis, reject. Dah selesai. Besok di akhirat, besok bila diadili ibadat kita, tengok kita kena masuk neraka. Kenapa? Kerana ibadat anda tak ada, pahala tak ada, dosa lebih banyak daripada pahala. Kenapa pula? Solat kita reject. Bila solat kita dah reject, pahala lebih sedikit daripada dosa, memang masuk neraka. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan pahalanya,
fahuwa, maka dia fi 'aisyatir radiyah, dalam kehidupan yang dia redha, sukalah. Sebaliknya kalau pahala kita ringan, wa amma man khaffat mawazinu, orang-orang yang ringan timbangan pahala dia, fa ummuhu, maka ibunya, tempatnya hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, apa itu mahiyah tadi? Narun hamiyah, api neraka yang menyala-nyala hebat. Itulah tempat dia. Jadi kita salat, tapi kau salat kita kosong, habislah kita. Kok nampak senang, tapi tak nampak. Inilah tadi baru cerita taharah ya. Bagaimana kiblat pula? Kita tahu satu ya, semua kan tadi ngadap ke arah kiblat. Satu hala. Itu je yang kita tahu. Lebih pada itu tak ada dah. Sedangkan kiblat itu kita ni ada dua. Kiblat syariat, kiblat hakikat. Mana kiblat syariat? Itu Baitullah tu, Kaabah. Atau dipanggil Baitullah. Maka kita menghadapkan dada kita ke arah kiblat. Kiblat tu arah. Arah mana? Arah Baitullah atau arah Kaabah yang ada kelambu hitam dekat Makkah tu kan? Itu bagi Kaabah. Kalau Baitullah tu seluruhnya lah kawasan tu. Baitullah ni rumah Allah. Setengah-setengah dipanggil Kaabah. Dada kita mesti menghadap Kaabah. Kalau kita di sini, kita menghadap kiblat Kaabah tadi berdasarkan zanni. Bukan yakin sangat tu dah, pasal jauh kita nampak. Kita lebih sinilah arah kiblat yang saya hampir yakin. Kita yakin itu dah zanni. Tapi kalau orang duduk dekat Baitullah tu, dekat Kaabah, memang dia menghadap kiblat betul, nampak. Dia nampak. Itu yakin menghadap kiblat. Di sini jauh. Maksudnya lah. Itu adalah kaedah dia. Yang penting dalam solat kita mestilah menghalakan dada kita ke arah Baitullah. Sepanjang kita solat. Sepanjang kita dalam solat mesti hadapkan dada. Ingat, dada bukan muka. Dada ke arah kiblat. Kalau kita memalingkan dada kita ke kanan atau ke kiri dalam keadaan sengaja, maka batal salat kita. Nampak tu? Jadi jangan beralih dada kita sampai selesai salat. Itu syariat. Itu ilmu fikih. Mana pula dia kata tasawuf dia, hakikat dia? Ialah hati kita. Hati kita kena mengarah juga. Kiblat itu mengarah juga ke mana? Kepada Allah Ta'ala. Jasmani arah kiblat, rohani kepada Allah. Jadi sekarang dada kita memang tak boleh diberi kiblat, sah lah. Tapi PK dia cantik, sah sembahyang subuh pagi tadi. Bagaimana hati anda? Adakah menghadap Allah Ta'ala atau merayau hulu kili ke darat ke baru? Wallahu alam. Masing-masing. Berdasarkan zahir tadi, kalau dada kita beralih daripada kiblat, batal salat. Kalau hati kita beralih daripada Allah Ta'ala, macam mana? Hukumnya sama lah tadi, dua-dua. Kalau hati kita beralih daripada Allah Ta'ala, makna solat kita tu dah mulalah cacat, rosak. Itu je. Senang sangat. Itu sebabnya dalam solat dah disebut dalam Ta'ala dah, wa aqimis salata li zikri. Naklah kamu dirikan solat li zikri, kerana mengingatkan aku. Jadi artinya sepanjang masa di takbiratul ihram sampai salam yang pertama, hati kita mestilah bulat kepada Allah Ta'ala, zikrullah. Itu dia. Ini kan kita pergi ke lain berfikir,
Memikir dan terfikir. Memikir itu lain, terfikir pula terfikir kan. Jadi memikir atau terfikir dalam solat tadi, sembahyang kita cacat, rosak. Apa lagi di pada mulut takbir dalam sampai sembahyang habis, rata pergi dalam hati itu, atau habislah kita. Habis kita. Jadi pasal apa? Kiblat rohani kita dah lari. Sedangkan kita dah baca tu dalam doa iftitah, tapi orang juga tak faham apa kita baca. Wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya, itulah janji kita. Memang kita tak tahu tadi, tapi kita sebut lagi dalam doa kita, janji kita. Apa dia? Wajjahtu, aku hadapkan. Wajjahtu, aku hadapkan. Wajhiya tu kalau dalam bahasa Arab ni muka aku hadapkan muka aku lillazi fataras samawati wal ard, bagi Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Wajah tu aku hadapkan, itu maksudnya. Jadi aku hadapkan muka aku, bukan muka sebenarnya, ialah diri kita yang rohani itu. Aku hadapkan diri aku yang rohani kepada Engkau ya Allah. Itu janji kita. Itulah dia kalau disebut dalam zahir ni kiblat tu. Senang je. Okey, tapi kita cakap ya wajah tu wajhiya lillazi tadi. Cakap ya. Sedangkan sendiri kita pun tak tahu apa benda dia. Sedangkan itu ayat Quran. Ayat Quran lah tu. Tapi maksudnya tak tilah, aku hadapkan mukaku yang batin. Yang zahir tu ni kiblat dan zahir dah tentulah Allah adalah kiblat dah. Yang tu yang rohani. Mana dia wajah tu wajhiya tu? Tak masuk langsung dalam fikiran kita tu. Dan orang pun tak ada nyabut. Nampak tu kan? Ujung tadi dalam doa tu kan ujung wa bidzalika umirtu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa bidzalika, dan dengan yang demikian itulah umirtu, aku diperintah menghadap Allah Subhanahu wa taala tu. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah daripada golongan orang yang menyerah diri kepada Allah. Tuan, di mana kita sekarang ni? Di mana? Tu bahasa mudah je lah. Tu buat kita dua lah. Taharah satu, menghadap kiblat satu. Yang lain mana? Bayangkanlah tuan-tuan. Inilah sebenarnya benda tu dah saya dah sebut dah dulu. Bukan tak sebut, tapi saya kadang geram ni, pasal takut orang tanya tak, orang pun tak tanya. Saya pun tak tahu tuan-tuan faham ke tak faham pun tak tahu. Yang saya tahu cuma saya yang tahu macam tu. Itu je. Tapi saya nak tahu benda yang saya tahu tu, kau nak kongsi dengan tuan-tuan. Itu je. Tak banyak. Kalau tak nampak lagi, tanya habis-habis sampai terasa. Itulah yang saya nak. Bila tuan-tuan tanya sampai betul macam tu, saya tahulah tuan-tuan tu dah nampak. Bila dah nampak tu bukan setakat nampak, naklah dibuat dia dalam solat ini. Bukan senang. Habis dah, walaupun kita dah tahu ni, tapi ada lagi masalah dia. Boleh saya dah faham Ustaz dah ni, tapi bila solat kan dia merayau je balik kata dia. Tu soalan itu. Bukan saya tak ingat tu, ingat, tapi bila dah ulang dah lagi. Macam mana nak elak tu kata dia. Macam mana nak elak tu. Jadi panjanglah cerita dia. Yang itulah yang salah itu. Itulah soalan dia. Jadi timbul balik kita ni tuan-tuan, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu tauhid pula. Balik pula ke tauhid. Kita ni tak ada daya upaya. Nak buat baik pun tak ada daya upaya. Nak buat kejahatan pun tak ada daya upaya. Semua tu adalah dengan kudrah, iradah, ilmu Allah Ta'ala. Itu saja. Jadi kita hanya ada usaha, ikhtiar
yang tidak memberi bekas. Tapi jangan tak berusaha, jangan tidak berikhtiar, mesti buat. Tapi penentuan akhirnya Allah. Inilah kita belajarlah. Belajar. Bila belajar tu apa dia belajar? Ada kitab, dengar elok, kan? Fahamkan, lepas tu kita laksanakan. Itu dah yang paling penting. Yang saya pasti satulah yang saya nak. Okey. Jadi tauhid tasawuf satu benda yang sangat hebat. Okey. Dan dalam kitab ini kita baca pun dah dekat 3 suku lah kitab. Nak habis dah. Patutnya kita dah alim, dah pandai. Tapi kita masih lagi terkapai-kapai lagi kan. Kenapa? Tu saya pun tak tahu lah nak cakap. Jadi bila belajar ni carilah betul-betul ilmu. InsyaAllah. Dan belajar bukan setakat nak belajar, belajar untuk beramal. Belajar untuk beramal. Itu dia. Jadi dalam kitab ni kita belum buka lagi lah. Jadi kita ni muka surat kita belajar ialah muka surat 3. Tajuk dia ialah Al-Mahabbah. Okey, ini persediaan kita akan datang lah. Hari ni mukadimah. Dalam kitab ini dah bahagian kedua belakang lah. Bahagian yang bab keempat. Bab keempat. Mana bab 1, bab 2, bab 3 dah selesai. Jadi bab keempat ni ada perbincangan dia. Yang pertama berhubung dengan hasil tasawuf kata dia. Jadi hasil tasawuf tu itu yang baru saya sebut. Bila kita belajar ilmu tasawuf tu, apa yang kita nampak? Taharah tadi. Yang pertama sekali taharah. Kita taharah ni lah yang penting sekali. Sekarang ni membuang sifat-sifat yang kotor dalam hati kita. Kita dah buang belum? Itu soalnya. Selagi kita tak buang tu, tak bersihkan dia dengan air wuduk tadi misalkan, kalau yang sahih, dia takkan bersih. Bila tak bersih, mana kita sentiasa di dalam keadaan rohani yang kotor. Itu maksudnya. Kita kena bersihkan. Soalan pula, macam mana nak bersihkan rohani kita? Adakah dia ada najis? Najis juga, tapi najis dalam bentuk rohani lah. Bahkan najis yang ada dalam rohani itu lebih kotor lagi daripada najis zahir. Bayangkanlah. Okay? Jadi apa contohnya yang najis dalam hati rohani kita? Takabur, contohlah takabur. Itulah dia najis, itulah kotoran yang ada dalam rohani kita. Habis apa kita nak buat? Nak elok bersihkan takabur tadi. Jadi macam mana nak bersihkan dia? Jawabnya ilmu tasawuf ni ngajar kita yang boleh membersihkan sifat-sifat jahat atau kotoran-kotoran rohani tadi, hanya Allah Ta'ala saja yang boleh membersihkannya. Kita tak boleh. Tu jawabnya. Itu tauhid. Habis apa kita, kalau kita tak boleh, apa kita kena buat? Kita hanya berusaha membersihkannya. Tapi yang menghilangkan dia Allah Ta'ala. Kita hanya buat kojo ya. Cerita dia mana Quran dia? Quran juga balik. Maka adalah ayat yang bunyi qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Ayat sikit ya. Itulah cerita dia. Qad, sesungguhnya, aflaha, mendapat kemenanganlah. Siapa? Man, orang-orang. Zakkaha, yang membersihkannya. Nya mana? Sifat fujur yang ada dalam nafsu kita. Fujur tu sifat jahat, takabur tadi dan lain-lain. Jadi mana kita, kerja kita ialah tazkiyah dalam bahasa Arab ya. Zakkaha tu fi'il madhi. Jadi dia punya mesti masdar dia tazkiyah.
membersihkan rohani kita. Nafsu, tazkiyatun nafs dalam kitab. Itulah kerja kita. Kerja kita tazkiyah. Tapi yang menghilangkan dia Allah. Kalau kita kata aku boleh hilangkan sifat mazmum saya, tuan-tuan jadi Mu'tazilah, lagi rosak. Satu pahaman yang salah. Kita hanya usaha ikhtiar ya. Tapi usaha ikhtiar tu bersungguhlah. Walaupun zahirnya memanglah zikir itu menghapuskan misalkan kan ayat Tuhan kata dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Quran. Ala, ingatlah, bizikrillahi, dengan mengingati Allah, tatma'innul qulub, hati-hati itu menjadi tenang, menjadi baik. Jadi daripada ayat ini, berdasarkan ayat tadi, seolah-olah zikir itulah yang menjadikan hati kita baik. Kalau kita pandang daripada zahir ayat tadi, memang zikir itu yang menjadikan hati kita baik. Tapi kita dah belajar ilmu tauhid, itu pula dia. Jadi zikir itu suatu benda yang diperintah oleh Tuhan. Dia suruh kita berzikir. Jadi musabab daripada berzikir tadi, barulah hati kita jadi baik. Tapi siapa yang membaikkan hati? Allah. Kita kena letakkan betul-betul tauhid di situ. Kalau tidak kan dia dah lari balik. Ini pun mesti lagi kelang kabut juga. Jadi kita kena buat kerja. Kerjanya tazkiyah. Dengan apa ditazkiyah? Dengan zikir. Dalam Quran tu kata zikir. Kita berzikirlah. Jadi zikir itulah kena banyak-banyak. Bukan baca 1, 2, 10 kali, 20 kali, tapi sebanyak-banyak. Banyak mana? Tak terkira. Bahkan Quran kata banyak, kita wazkurullaha zikran katsira, banyak. Dalam ayat lain pula wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, ingatlah Allah itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan baring. Jadi pergerakan kita 3 je. Kalau tak berdiri, duduk, tak duduk, baring. Mana sentiasa berzikir. Tak ada kerja lain lah. Jangan saya cakap macam tu. Bukan saya suruh, Allah Ta'ala suruh. Jangan komplain saya pula. Kan lain kan. Saya beritahu je. Kita kena buat kerja. Habis kalau nak buat ke tak buat, tuan-tuan siapa? Kita ni hamba Allah. Ingat tu, kita ni hamba Allah. Bila hamba Allah, kena tak ada pilihan. Kita kena patuh pasal kita ni hamba. Dia suruh buat, kita buatlah. Kalau kita tak buat, hamba apa nama kita ni, dah begitu pula jadi lagi. Kalau kita mengaku yang kita ni hamba Allah, tak ada pilihan. Itu cerita dia. Tapi mengaku ke tak mengaku, kita memang hamba Allah. Itu je. Bosah banu pangkat pun kita hamba Allah. Orang yang lupa dia tu hamba Allah, macam-macamlah jadinya hari ni. Nampak? Nabi Muhammad tu paling hebat makhluk Allah Ta'ala jadikan dia kan. Dia pun hamba juga kalah dia. Kalau tidak masukkan Quran menjelaskan tentang Isra Mi'raj tu kan. Subhanallazi asra bi'abdihi. Subhanallazi, mahasyi Tuhan yang telah asra, menjalankan hambanya pada waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa, kepada masjid al-aqsa. Jadi yang kena ialah bi'abdihi, asra, memperjalankan waktu malam, bi'abdihi, hambanya. Dia tak kata Muhammad, dia tak kata Rasulnya, Nabinya, tak. Dia kata ialah hambanya. Waktu dah habis. Okey, terima kasih. Itulah untuk mukadimah pagi ini. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.